Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita kembali lagi dalam Master Kimia SPM. Alhamdulillah. Kali ini kita akan melihat kepada tajuk kimia tingkatan 5 dan tajuk ataupun bab kita kali ini ialah bab yang keempat ya, iaitu polimer. Okey. Polimer, dan kita akan melihat kepada standard kandungan 12.1 iaitu polimer. Okey, dalam tajuk ni ada dua saja, polimer dan getah ya. Okey, baik, kita tengok kepada tajuk yang pertama, polimer. Apakah yang dimaksudkan dengan polimer? Polimer ya, kita ada dua. Sebelum polimer kita ada monomer. Monomer ni adalah ya unit asas yang terikat secara kimia antara satu sama lain membentuk polimer. Okey, unit asas ni kita panggil monomer. Monomer ini dia akan bergabung ya melalui proses ya yang disebut sebagai pempolimeran ya. So kalau kita tengok di sini, monomer ni satu, ni satu saja, satu unit itu kita panggil monomer ya. Kemudian dia akan bercantung, bergabung membentuk ya polimer, iaitu molekul berantai panjang yang terhasil daripada pencantuman banyak ulangan unit asas yang disebut sebagai monomer tadi. Okey. Polimer terbentuk daripada monomer melalui proses yang disebut sebagai pempolimeran. Okey. Pempolimeran. Okey. Jadi bila dia bentuk polimer, dia akan menjadi satu rantai panjang. Banyak ya, berjuta, berpuluh ribu barangkali. Okey. Baik. Jadi bila kita nak menulis dalam bentuk polimer ya, kerana kita tahu bahawa polimer ini dia ulangan unit monomer ya, unit asas yang berulang beribu-ribu, beratus-ribu juta kali, maka kita hanya perlu ya tulis dalam bentuk sebagaimana yang kita ya bawa di sinilah ya. So kita ambil unit asasnya, kemudian kita buat kurungan, kita letakkan n. N tu maknanya ulangan tu sebanyak n kali. Ini cara kita nak tulis ya, nak lukis ataupun nak tulis polimer. Kalau monomer tu benda yang satu saja ya. Okey, kita ringkaskan. Rantai itu kita ringkaskan, kita letak dalam kurungan, kita letakkan n di luar itu ya. Okey, polimer kita ada dua jenis, semula jadi dan sintetik. Okey, semula jadi ini pelajar-pelajar tahu ya, dia berasal daripada tumbuhan atau haiwan. Okey, itu semula jadi. Sintetik ini biasanya dia terhasil daripada tindak balas kimia. Okey, daripada proses kimia. Okey, yang semula jadi ini mungkin kita tidak banyak menyentuh di tajuk ni ya. So antara contohlah ya, polimer semula jadi. Okey, antaranya ialah kanji. Ini dalam biologi mungkin kita belajar secara lebih detail ya. Kanji, polimernya, dan monomernya adalah glukosa. Okey. Unit asasnya glukosa. Glukosa campur dapat kanji. Okey. Kemudian getah asli. Jadi kita akan detailkan dalam tajuk ini. Getah asli itu polimer, dan ya monomernya ialah isoprena. 2-dimethyl but 1,3-diena. Itu nama UPAC ni ataupun nama biasanya isoprena. Dan satu lagi polimer asli ialah protein. Okey, yang ini pun senang saja. Dalam bio pun pelajar ada belajar ya, protein, monomernya adalah asid amino. Okey, baik. Jadi tajuk ini kita fokus kepada polimer sintetik ya. Okey. Proses pempolimeran juga kita boleh bagi kepada dua jenis. Yang pertama kita panggil pempolimeran kondensasi. Proses pempolimeran kondensasi, daripada namanya kondensasi. Ya, kita tahu bahawa kondensasi itu maksudnya tindak balas pempolimeran dari monomer yang berlainan jenis. Okey, monomer yang tak sama jenis ya, yang melibatkan penyingkiran molekul kecil seperti air. Contoh di sinilah. Ini agak detail lah ya. 1,2-etanadiol bergabung dengan asid terafthalik. Maknanya dua benda berbeza ya. Dia akan menghasilkan terilina. Dan ya penyingkiran molekul kecil seperti air. Itu contohnya, situ ya. Maka di sini kita tengok bahawa adanya penyingkiran air ya, air dalam apa nama ni proses ni. Kemudian pempolimeran penambahan. Okey, tidaklah pempolimeran yang melibatkan pemecahan ikatan ganda dua. Okey, monomernya ada ganda dua.
kepada ikatan tunggal dengan monomer yang sama. Bermaksud monomernya adalah unit yang sama ya. Cuma dia ada ganda dua. Contohnya di situ ya. Kita tengok ya. Etena. So ini monomernya. Monomer ini bergabung. Monomer yang sama. Sama juga ini pun sama. Bergabung. Ya. Maka bila bergabung. Ya. Double bondnya putus. Jadi single bond. Ya, maka unitnya sama saja. Benda yang sama saja. Okey. Ini kalau kita tengok ulangan dia. Okay, kita panggil polytena ya. Etena, monomer, polytena, polimer. Okey, baik. Kemudian polimer sintetik ini. Ini yang kita akan bincang banyak dalam tajuk ni ya. Okey, ada beberapa contoh polimer sintetik yang sangat biasalah dalam tajuk ini. Pelajar-pelajar kena tahu monomernya, polimernya ya. Di sini kita buat beberapa contoh saja. Okey, yang pertama kita ada polytena. Okey, namanya polytena. Okey, bila poly maknanya banyak ya. Okey. So, monomernya ialah etena. Mudah saja. Polytena, etena. So, etena pelajar-pelajar belajar semasa di dalam sebatian karbon ya. So, et maknanya karbonnya ada dua, alkena. So, ada double bond. Okey. Jadi, bila dia bentuk polimer, ingat, ini ialah polimeran penambahan ya. So, dia akan putuskan double bond. Jadi, single bond. Jadi bila kita tulis, kita letakkan di sana N ya, N di sini. Kita putuskan double bondnya, bermakna benda ini berulang banyak kali. Ulangannya sebanyak N kali. Itu cara menulis ya dalam periksa. Okey, kemudian kita ada polypropena. Polypropena, monomernya pelajar hanya perlu buang poli saja. Kita akan dapat propena. So, propena ni pelajar tahu formulanya, kalau etena tadi ialah C2H4. Propena ialah C3H6. Okey, sama saja. Cuma dari segi penulisannya. Tengok ya. Dia letakkan CH3 di sini. Sama saja sebenarnya. Cuma saya highlightkan benda ni, ini H ini. Kita gantikan CH3. Jadi dapat polypropena ya. Okey. So, bila dibentuk polimer, polimernya namanya polypropena. Monomernya propena. Okey, bila bentuk polimer sama juga, double bondnya putus, kita gantikan dengan single bond. Benda ni berulang banyak kali, sebanyak N kali juga. Okey. Kemudian yang ketiga kita ada polyvinyl klorida, PVC. Yang ini pelajar sangat familiar saya rasa ya. PVC ya. Polyvinyl klorida, so monomernya buang poli, kita dapat ya, vinyl klorida. Ataupun nama lain dia chloroetena. Di sini ada klorin ya. Chloro. So, ini formulanya. Formula untuk monomer. Jadi, kita gantikan tadi, kalau tadi CH3 di sini dapat ya propena. Okey, asalnya ada H, dapat etena, CH3 jadi propena. Bila kita letak Cl jadi chloroetena. Kita ubah kat sini satu saja. Mudah untuk pelajar mudah ingat ya. So, bila dia bergabung, dia jadi polyvinyl klorida, PVC. Okey, formula polimernya seperti mana yang kita ya tunjuk di sini. Sama saja. Double bond putus ya. Kemudian yang keempat kita ada polistirena. Polystyrene. Pelajar-pelajar bisa dengar ya. Polystyrene, polystirena. So, monomernya ialah kita buang saja poli, kita akan dapat stirena. Okey, formulanya begini ya. Dia ada di situ, dia ada hidrokarbon yang berbentuk cyclic ya. Di sini ya. Ini kita ringkaskan ya. Asalnya dia ada karbon dan hidrogen di sini ya. Cuma kita ringkas, ada double bond di sini. Kita ringkaskan, nak senang. So, formula untuk polistirena, okey, sebenarnya kita tunjuk di sini ya. Ini polistirena. Okey, so jadi nak mudah ingat, pelajar ingat ya. Dia ada double bond untuk setiap monomernya, cuma kita gantikan saja di sini ya. Di sini kita gantikan ini. Dapatlah polistirena. Okey, mudah saja. Okey, kemudian polimer sintetik ini juga kita boleh berbagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama kita panggil namanya termoplastik ya. Termoplastik. Okey, termoplastik ini adalah bahan yang melebu apabila dipanaskan dan keras apabila sejuk. Itu ciri dia. Boleh diacu berulang kali, boleh dikitas semula. Okey, dia boleh dikitas semula. Ini banyak kita guna dalam kehidupan kita ya. Tidak berwarna. Ni senang nak ingat, tidak berwarna. Look sini. Lembut kerana rantai-rantai polimernya boleh menggelonsor antara satu sama lain. Okey, yang ini yang paling banyak kita guna ya. Kita kelaskan dalam termoplastik.
Okey, contoh termoplastik ini ialah polyethena. Yang tadi ya, yang kita sebut awal tadi. Polyethena. Okey, polyethena ni gunanya di mana pelajar? Mudah saja ya, digunakan dalam pembuatan beg dan bekas plastik. Beg plastik. Hari ini kita ada hari tanpa beg plastik. Nak beg plastik kena bayar 20 sen. Ingat ya? Sebab apa? Sebab beg plastik ini ialah ya, dia berasal dari polyethena. Dia ada keburukan dia. Nanti kita bincang ya. Bekas plastik, beg plastik, okey, itu polyethena, mudah saja. Plastik yang kita guna di kedai, yang kita beli barang tu ya. Kemudian kita ada contoh yang kedua termoplastik ialah polipropena ya. Polipropena kita dah bincang juga tadi. Apa kegunaannya? Ini nak buat botol dan bekas plastik. Ya, botol plastik kita di rumah untuk isi air, kita beli minyak dalam botol plastik. Apa lagi? Ya, banyak Okey, dia kan luksina tu, ya, dan boleh dikitas semula. Botol plastik tu boleh dijual kan untuk dikitas semula. Okey, yang ketiga kita ada polyvinyl klorida, sama juga yang kita bincang tadi. PVC juga termasuk dalam termoplastik. So kegunaan dia sangat mudah, pelajar semua tahu. Ini nak buat pipe air, ya, sofa, ya, kulit tiruan tu, ya, sintetik tu. Kan ada kan jenis yang sofa kulit tiruan tu. Ya. Kemudian polistirena. Yang ni keempat-empat ini ialah yang kita bincang sebelum tadi. Ia termasuk dalam termoplastik ya. So polistirena gunanya ya sebagai bekas makanan, polistirin ya, papan kenyataan ya, yang warna putih tu kan, yang lembut itu. Okey. Kemudian yang kedua kita ada termoset. Ya, termoset ni dia berlawanan dengan termoplastik. Tidak melebur apabila dipanaskan. Tidak boleh diacukan berulang kali, tidak boleh dikitas semula. Jual pun tak laku, tak boleh kitas semula. Legap. Termoplastik tadi dia luksina, yang ini legap. Keras, lebih keras. Kerana terdapat rantai silang yang menghalang lapisan polimer daripada menggelonsa. Okey, mungkin termoset pelajar ya tak pernah dengar kan. Tapi kalau kita sebut contoh dia, mungkin ramai yang dengar. Yang pertama, termoset ini contoh termoset ialah backlit. Backlit ini di mana gunanya? Mungkin disebut backlit pun tak boleh nak tangkap lagi ni. Di mana gunanya? Okey, gunanya ialah butang, sus elektrik, pemegang alat memasak. Rumah kita ada ya periuk ataupun kuali yang mak kita guna, yang pemegang dia itu ya daripada plastik itu kan, yang hitam itu. Itu ialah backlit atau butang baju kita. Kan? Dia keras ya, dia luksina, dia legap sorry, bukan luksina, legap. Okey, yang kedua kita ada melamina. Yang ini sangat familiar lah ya. Mak kita selalu guna ya, pinggan melamin itu ya. Pinggan mangkuk permukaan atas meja. Itu juga adalah termoset ya. Yang ketiga kita ada resin epoksi. Resin ini biasa kita guna untuk buat ya gam, bahan pelekat. Itu semua termoset. Okey. Kemudian ya kita ada pula yang ketiganya ya, untuk polimer sintetik ni elastomer. Elastomer, namanya pun kita tahu elastomer, maknanya dia bersifat elastik. Boleh diregang kembali kepada bentuk asal selepas dilepaskan. Dia elastik ya. Mempunyai sifat elastik yang tinggi. Okey, contohnya polyester. Polyester ni kalau pelajar-pelajar tengok ya, banyak digunakan dalam pembuatan jersey. Kan hari ni jersey yang kita boleh regang itu kan. Itu polyester. Kemudian yang satu lagi ni yang masyhur, yang kelima, getah stirena butadiena SBR. Okey, yang ini kalau sebut nama mungkin pelajar tak biasa, tapi kalau sebut kegunaan semua orang tahu ya, gunanya untuk buat tayar ya, tayar kenderaan lah. Okey, baik. Jadi ada 3 jenis ya. Kita ulang balik. Termoplastik, termoset dan elastomer. Itu pembahagian untuk polimer sintetik. Jadi sekarang itu pelajar-pelajar ya, moga mendapat sedikit ilmu. Jangan lupa terus menyokong kami dengan kita menekan butang subscribe untuk kami upload video-video terbaru PDPR KIM ya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.